اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa khabar muslimin dan muslimat, ayahanda, bonda, adinda, kekanda yang saya kasihi. Di pagi hari ini mudah-mudahan kita ceria-ceria selalu. Sabahal khair, sabahan nur. Mudah-mudahan ya, hari ini hari yang berbahagia dan kita akan terus berbahagia di sepanjang hari, di sepanjang pagi dan di sepanjang masa, insya-Allah taala. Insya-Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan adakan pada setiap pagi ya, setiap pagi insya-Allah, jika tidak ada aral melintang, tidak ada yang menghalang, kita akan mengadakan ya, dipanggil bicara pagi muhasabah diri. Saya teringatkan di dalam kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kenapa saya selalu mengambil ataupun menakalkan perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, termasuklah antara lain kitabnya kitabnya Ayyuhal Walad, ya, kitabnya Minhajul Abidin, kitabnya ya seperti Bidayatul Hidayah yang saya sebutkan sebentar tadi.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya ada 4 amalan yang dilakukan setelah selesai kita menunaikan fardu subuh sehinggalah membawa kepada terbit matahari. Terima kasih sahabat Muhammad Sukri Yusof jauh ni, orang Kedah ni. Apa khabar nah? Sihat no? Alhamdulillah. Puan Syamsiah, Puan Kamisah, Kak Long Kamisah, barakallahu fikum. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada 4 perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin. Ini pandangan Imam Al-Ghazali yang disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Apa dia 4 perkara yang kita patut lakukan setelah kita selesai daripada solat subuh sehingga membawa kepada terbit matahari, ataupun kita kata waktu syuruk. Mungkin sebahagian kita yang tahu dan saya yakin ramai lagi yang tidak tahu apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, setelah habis kita menunaikan solat subuh, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita berzikir. Itu yang pertama. Dan alhamdulillah rata-rata tambah-tambah kalau kita ni solat berjamaah, dengan kita pun berzikir dan terzikir sekali mengikut imam, ataupun kita sembahyang bersendirian, solat subuh dan seterusnya kita menyambung dengan bacaan wirid lepas sembahyang secara umumnya. Ataupun zikir itu yang dilakukan zikir yang khusus yang kita terima daripada mana-mana guru. Kita zikir, kita amalkan, kita dapat ijazah, sama ada zikir itu istighfar, salawat, tahlil, atau apa sahajalah tasbih dan seumpamanya. Jadi itu yang pertama. Sahabat lama ana Yusti Melaya Roslan, saudara-saudara awak kecil, apa khabar awak Kelantan? Moga dalam sihat-sihat seumur mudah-mudahan saudara saya, sahabat saya Cik Roslan, sama-sama di Yusti Melaya. Jadi yang pertama, kita berzikir. Secara umumnya zikir yang kita buat lepas salat, dan kita tambah lagi dengan zikir-zikir yang secara khusus yang pernah kita terima daripada pandang-pandang guru. Yang keduanya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara lain yang perlu kita lakukan antara lepas solat subuh sehingga suatu isyraq, waktu matahari, iaitulah kita membaca Quran. Qiraatul Quran, kita membaca Quran. Walaupun selembar, walaupun satu muka surat, walaupun setengah muka surat pun kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain daripada kesibukan kita, saya guna istilah kesibukan, sebenarnya kita tak sibuk mana pun. Dia sibuk ni ada 3. Orang yang betul-betul sibuk. Yang kedua ialah buat sibuk, dan yang ketiga ialah menyibuk. Itu 3. Bila kata sibuk ni dia ada 3. Sama ada orang tu betul-betul sibuk, masa dia penuh, padat, dia betul-betul sibuk. Yang keduanya ialah buat sibuk, dan yang ketiga ialah menyibuk. Dia ialah menyibuk. Masya Allah. Jadi kita cuba ambil peluang. Tiap kali lepas daripada solat subuh nak membawa kepada isyraq, ambil masa sedikit untuk kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain daripada kita buka WhatsApp kita, baca WhatsApp kita, Instagram kita, Facebook dan sebagainya, jangan lupa kita untuk memandang kepada mushaf, memandang kepada Al-Quranul Karim. Inilah yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, yang inilah yang saya nak sebut, iaitulah muhasabah diri. Yang walaupun bicara kita ni ialah agak dah melepasi daripada waktu isyraq, tidak mengapa. Cuma saya nak berkongsi kepada muslimin dan muslimat, itulah perkaranya yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah,
Antara lain yang perlu kita buat setelah kita selesai solat subuh sehingga waktu isyraq, iaitulah kita hendaklah muhasabah diri kita. Hisab diri kita. Apa yang telah kita buat, ya, sepanjang kita hidup atas dunia ni, apa yang telah kita lakukan, kita muhasabah diri kita balik. Ya, malam tadi, ya, kita bangun tak qiyamul lail pagi tadi, ya. Kita muhasabah diri kita, adakah hari ini pagi ini kita bangun seawal sebagaimana biasa ataupun kita kelewatan atau bagaimana. Kita muhasabah diri kita. Ya. Kalau hari ini kita, ya Allah, sedihnya bangun-bangun pagi sedar-sedar dah azan subuh umpamanya. Kita muhasabah di mana silap kita. Ya, kita tidur lambat ke? Ya, ataupun kita tidur cepat dah. Ya, jam kita tak kunci dan sebagainya, atau bagaimana? Ataupun mungkin dosa kita di awal malam menyebabkan kita tak boleh bangun di akhir malam. Kita muhasabah diri kita. Ya, sama ada kita muhasabah diri kita dengan masa yang terdekat dengan kita, ataupun kita muhasabah diri kita dengan waktu yang sepanjang kehidupan kita. Itu amalan yang sangat baik. Ya, baik. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, 4 perkara tadi, ya. Jangan lupa 4 perkara. Pertama, zikir. Yang kedua, kita baca Quran. Yang kita muhasabah diri. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, perkara yang patut kita lakukan, yang kita kena isi antara lepas solat subuh sehinggalah isyraq waktu terbit matahari, itulah kita berdoa. Ya, kita apa? Kita berdoa. Bukan baca doa, tapi berdoa. Ya, kata Profesor Dr. Muhayya, ya, kita semua kenal. Ya, hampir yang mendengar ini semua kenal. Dia sebut Profesor Dr. Muhayya. Dia kata apa? Hari ini ramai orang dia baca doa, bukannya berdoa. Dia baca doa yang dia hafal dalam kepala dia. Dia baca apa doa yang terlintas dalam hati dia. Sepatutnya kita kena berdoa. Ya, kerana bila kita berdoa ni dia lain. Doa ni maknanya daripada lubuk hati kita yang paling dalam. Sebelum lidah berbicara, hati sudah berkata. Itu kita berdoa. Sebelum lidah kita berbicara, hati sudah berkata. Allah. Ya. Dengan sepenuh hati kita berdoa, dengan merendah diri, menghinakan diri sehina-hinanya diri kita kepada Allah, berdoa, memohon, ya, supaya dikurniakan oleh Allah pada hari ini hari yang lebih baik daripada yang semalam. Kita mohon kepada Allah supaya hari ini hari yang lebih berbahagia kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya, ya, kita diberi kekuatan, ya, oleh Allah dalam menghadapi ujian demi ujian yang kita sedang hadapi sekarang ini. Ya, bayangkan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita boleh jadi ahli keluarga kita sekarang, bagaimana di Johor, bagaimana di Pahang dan seumpamanya. Ya, dalam keadaan mereka diuji dengan musibah banjir, datang pula, ya, bermulai malam ini pukul 12.01 bermulanya PKP. Ya, dan yang lain-lainlah, PKP, PKPB, PKPP. Nak sebut pun payah, tuan-tuan. Ya, nak sebut yang saru PP lah, PP kan. Ada PKP, ada PKPP, ada PKPB. Kena hafal, kena ingat. Biar kita sedar masing-masing kita dalam PKP yang mana. PKP sahaja, PKPP ataupun PKPB. Allahu Akbar. Jadi jangan lupa, ya, insya-Allah kita amalkan apa yang saya sebutkan tadi. Lepas solat subuh, jangan gaduh. Jangan cepat-cepat nak tinggal ke tempat sembahyang kita, kecuali kalau kita ni orang yang bekerja, ada komitmen yang kita tak boleh nak tinggal, itu tidak mengapa. Tapi bagi orang yang memang dia ada masa, ya, tidak terburu-buru sebagainya, maka eloklah sebaik-baiknya setelah dia solat subuh tu, dia duduk atas tikar sembahyang dia isikan masa tu di antara lepas solat subuh sehinggalah isyraq waktu terbit matahari dengan 4 perkara tersebut. Apa dia? Saya ulang sekali lagi, iaitu berzikir, ya, az-zikr wa qiraatil Quran, baca Al-Quran. Yang ketiga, kita muhasabah diri kita balik, dan yang keempat iaitulah kita berdoa. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton.
Ini sebagai panggil sebagai permulaan ya, mukaddimah sebelum nak masuk PKP ini. Insya-Allah mulai pagi ini dan pagi-pagi yang berikut insya-Allah kita akan bicara santai lah insya-Allah. Ya, bicara santai tapi sampai ya. Bicara biasa-biasa tapi terasa. Ingat ya, dalam Facebook saya sebut apa kata, saya menulis bukan kerana nama dan saya berbicara bukan kerana nak suara, tapi saya buat ini, tulis dan berbicara semata-mata demi agama dan demi untuk mencari redha Allah yang Maha Esa. Sekali lagi saya ulang ya, saya menulis bukan kerana nama dan saya berbicara bukan kerana nak suara, tetapi demi kerana agama, sayangkan kepada umat, sayang kasih kepada umat yang ada, dan demi kerana nak mencari kasih sayang dan mendapatkan redha yang Maha Esa. Jadi itulah untuk pagi ini, kerana selepas ini insya-Allah saya akan terus bertolak ke Kuala Lumpur. Jadi sepanjang 2 minggu ber-PKP ini, saya akan ber-PKP di Kuala Lumpur selama 2 minggu insya-Allah. Hari ini saya live di Melaka sekarang di Taman Bukit Katil. Ya, apa khabar orang Melaka? Kalau ada orang Melaka, ya, apa khabar orang Melaka? Terima kasih ya, saudara Jamsari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara Jamsari. Ya, Ampang clear, alhamdulillah. Sini pun clear juga, alhamdulillah. Ya, terima kasih Faizal. Ya, adindaku Faizal yang sedang menonton. Ya, Zuz, Imran. Terima kasih semua yang menonton ya. Kita ceria-ceria pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah doakan saya, kerana lepas ni saya sekeluarga akan berangkat pergi menuju ke Kuala Lumpur. Kami sekeluarga akan ber-PKP di Kuala Lumpur selama 2 minggu. Di samping kami nak packing ya, nak kemas-kemaskan barang-barang kami yang rumah sewa di Kuala Lumpur, kerana kami akan berpindah ke Melaka secara totalnya insya-Allah. Ya, dan rumah di sana pun berakhir ya pada bulan ini sahaja, dan saya akan terus ya bermustautin dan bermustautin bertinggal tetap di Melaka insya-Allah. Jadi itulah saja untuk perkongsian pada pagi ini. Insya-Allah tak perlu panjang-panjang, biar ringkas tetapi ya dapat memberikan manfaat yang baik kepada kita semua insya-Allah. Kalau dapat kita amalkan, ini pun sudah besar bagi saya. Ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Saya doakan kepada semua, kalau ada di kalangan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan sakitnya, sama ada diri kita sendiri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Bagi mereka yang menghadapi kesulitan hidup, permasalahan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat segala kesulitan itu. Allah Ta'ala memberi jalan keluar daripada masalah yang sedang dihadapi itu insya-Allah. Dan pada mereka yang ada hajat-hajatnya, sama ada hajat duniawi apatah lagi ukhrawi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menunaikan hajat-hajat tersebut insya-Allah. Sekian terlebih dahulu daripada daripada saya, salam kasih sayang, salam hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan kita insya-Allah bertemu lagi pada pagi esok. Insya-Allah saya akan buat live daripada Kuala Lumpur insya-Allah, Kampung Desa Pahlawan Kuala Lumpur. Sekian dahulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.